Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد. Ayat 48. Bismillah. InsyaAllah kita baca sama-sama ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Ingatlah ketika kami melepaskan kamu dari keluarga Fir'aun ataupun bala tentera Fir'aun. Mereka menyeksa kamu ni Bani Israel. Mereka menyeksa kamu dengan sebesar-besar seksa. Disembelihnya anak-anak lelaki kamu dan dibiarkannya hidup anak-anak perempuan kamu. Demikian itulah adalah bala, yakni cubaan, ujian yang besar daripada Tuhan kamu. Allah menyatakan kepada bangsa Yahudi bahawa leluhur mereka daripada kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi salam telah diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Ayat ni Allah Ta'ala nak suruh Bani Israel ingat dan jangan lupa diri bahawa mereka dulu kalau Allah tidak selamatkan mereka, maka hilanglah generasi mereka di atas muka bumi Allah. Jadi Allah Ta'ala ingatkan mereka semula, wa iznajjainakum, ingatlah kamilah yang menyelamatkan kamu, kata Allah.
Maka ahli-ahli tafsir menyatakan bahawa perkataan Fir'aun ialah gelaran raja-raja yang memerintah negeri Mesir pada zaman purbakala. Kalau dekat kita, sultan, raja. Di sana dipanggil Fir'aun. Fir'aun ramah. Dan setengah ulama kata Fir'aun yang dimaksudkan yang mengejar Bani Israel ini Fir'aun Ramsis namanya. Maka Fir'aun itu gelaran bagi raja-raja ketika zaman itu. Fir'aun yang tersebut dalam ayat ini ialah salah seorang raja Mesir yang mengaku dirinya Tuhan dan menyuruh rakyatnya menyembah kepadanya. Khabarnya ia telah hidup lebih daripada 400 tahun. Setengah ulama kata 500 tahun tak pernah sakit. Maknanya lebih pada itulah. Lebih pada itu umurnya, dipanjangkan umur oleh Allah. Maka ulama kata umur panjang belum tentu nikmat. Segala pemberian Allah belum tentu nikmat. Pemberian Allah ada dua jenis. Yang pertama dipanggil nikmat, yang kedua dipanggil istidraj. Nikmat Allah beri, bertambahlah taat kita. Kalau beri bertambah jahat, itu bukan nikmat, itu istidraj. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka yang mendustakan ayat kami, kami akan istidraj. Lagu mana ciri istidraj? Min haitsu la ya'lamun. Tak sedar, itu ciri istidraj. Apa makna tak sedar? Molek ada Tuhan wi molek nega, walaupun aku tak semayang, dia tak sedar Allah tengah marah. Padahal tu salah satu cara Allah marah pada hambanya. Allah berlepas diri, dia beri senang, siapalah kemuncak kejahatan, dicabut nyawa ketika itu. Maka antara orang yang diberi istidraj itulah Fir'aun. Antara pemberian Allah padanya, tak pernah merasakan sakit. 500 tahun tak pernah rasa sakit. Demam, sema tak pernah. Chikungunya nak beri sawang babi tak pernah. Apatah lagi HIV/AIDS, tak pernah merasakan sakit. Kemudian kaum Bani Israel yang duduk menumpang di bumi Mesir sebagaimana telah terdahulu huraiannya, mereka ini telah ditindas oleh Fir'aun. Yang kuat dijadikan hamba, dipaksa bekerja di dalam berbagai lapangan, memecah dan mengangkut batu. Kalau tengok piramid Fir'aun, mana kita sedarlah, memang orang zaman tu kuat dan gagah, besar segi. Kalau kita tengok piramid Fir'aun, blok-blok batu dia tu, sutir batu besar dia kita. Lagu mana dia buat? Mana ada bloza, mana ada lori, kan mesin kes mana ada. Ketika itu tuan-tuan sekalian, perhati di sekelilingnya. Pergi ke Giza contohnya, satu tempat namanya Giza, di situ banyak piramid. Cuba perhati keliling, padang pasir, tak ada sutir bukit batu, tak ada. Bahan mana batu? Dari mana didapatkan batu? Sudah tentu jawapannya dari tempat jauh. Jauh halih mana? Itulah antara yang dibuat oleh Fir'aun, menjadikan yang kuat sebagai hamba dipaksa bekerja dalam berbagai lapangan, antaranya memecah dan mengangkut batu. Antara lain jadi tukang kayu, tukang besi untuk membina istana, membuat kubu dan lain-lain. Kemudian yang lemah pula dipaksa membayar ufti ataupun cukai. Sedang orang-orang perempuan bekerja memintal benang dan menenun pakaian. Mengikut kisah ceritanya, Fir'aun ini telah bermimpi. Dilihatnya api menyala-nyala yang datangnya dari negeri Baitul Maqdis, Filistin, membakar negeri Mesir dan membinasakan semua penduduknya, kecuali kaum Bani Israel sahaja yang selamat. Lalu Fir'aun segera memanggil sekalian ahli nujum untuk mentadbir, bukan mentakbir, silap, mentadbir,
tadbir. Tadbir mimpi. Memanggil sekalian ahli nujum untuk mentadbir mimpinya yang dahsyat itu. Fir'aun mimpi api menyala-nyala mari daripada negeri Baitul Maqdis bakar negeri Mesir. Ahli nujum mentadbir mimpi itu, iaitu akan lahir seorang kanak-kanak lelaki dari bangsa Bani Israel. Kanak-kanak inilah kelak bakal membinasakan Fir'aun dan kerajaannya. Mendengarkan ini, Fir'aun merasa takut. Maknanya apa? Lucu dah situ sifat ketuhanan. Tuhan tak takut orang, dia yang ditakuti. Dia mari rasa tergugak, takut. Itu bukan Tuhan. Tuhan mesti sifatnya istirna. Kuliah Tuhan mari terang dah. Maksud la ilaha illallah makna apa? Al-istirna an kulli ma siwa. Orang takut ke dia tak takut orang. Orang harap ke dia tak harap ke orang. Orang ikut dia, orang lawan dia tak terjejah walaupun sikit dia. Orang ikut naik, orang lawan rebah. Itu makhluk. Boleh faham? Berharap pada bantuan orang lain, itu maknanya makhluk. Jadi Fir'aun bila dengar je ahli tadbir mimpi menyatakan akan ada seorang kanak-kanak bakal membinasakan kerajaan kamu, dia pun jadi takut. Dengan tidak bertangguh lagi, diperintahnya membunuh semua kanak-kanak lelaki yang lahir dari kaum Bani Israel mulai hari itu juga. Ia pun buat perkeliling, nampak? Bunuh semua anak laki-laki. Baik, maka di sini Allah Ta'ala nak tunjuk yang mematikan bukan Fir'aun, yang mematikan adalah Allah. Undang-undang tabeng, anak laki pelusuk mana pun bunuh. Dia boleh cari cerok mana pun mati. Allah punya kerja, budak lelaki masuk dalam istana dia dah mati terang. Nabi Musa, nampak lagi? Cerok negeri mana pun jumpa mati. Ni dihantar di istananya. Allah hantar tak mati. Duduk oleh-oleh ada dalam istana dia. Itulah budak yang dimasukkan dalam mimpi ni, Nabi Musa alaihi salam. Boleh jadilah mimpi ni wallahu alam, boleh berlaku nak tadbir apa pun, yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mimpi boleh jadi isyarat, boleh jadi isyarat. Sehingga ada tafsir mimpi. Tafsir mimpi kitab Tarobok tu ada, Tafsirul Ahlam, karangan Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Tafsir Ahlam. Ahlam apa? Mimpi. Karangan Al-Imam Ibn Sirin. Jadi tuan-tuan sekalian, mimpi boleh jadi isyarat, boleh jadi gangguan, ganggu syaitan semata-mata. Kepada bidan-bidan ditugaskan pula mengamati dan melaporkan setiap bayi yang dilahir supaya tidak seorang pun bayi lelaki dapat hidup. Maka diceritakan jumlah bayi yang telah dibunuh oleh Fir'aun pada zaman itu lebih daripada 12,000 orang banyaknya. Hanya bayi perempuan sahaja yang tidak dibunuh. Kenapa? Menganggap yang perempuan tidak akan menggugat kekuasaannya. Dibunuh habis. Bayi-bayi lelaki hak lahir dibunuh. Kenapa? Bimbang kerajaannya tergugat. Bila ada perasaan tu sah bukan Tuhan. Tuhan tak tergugat. Fa in tawallaitum fa'lamu annakum ghayra mu'jizillah. Tuhan tak payah seorang, suti dunia lawang dia tak tergugat. Itulah Tuhan. Ada pun dengar nak lahir budak sudah rasa tergugat, itu bukan Tuhan, itu sifat makhluk. Tuan-tuan sekalian, habis. Kemudian Allah berfirman, wa fi zalikum bala'um min rabbikum azim. Itulah bala dan cubaan yang besar daripada Tuhan kamu. Maka pada masa itulah, kata Tuan Pengarang, lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Kerja Tuhan, yuhyi wa yumit, menghidup dan memati. Masuk dek. Jumpa begitu. Masuk. Dengan kuasa Allah.
Allah lebih berkuasa. Telah diselamatkan dari dibunuh oleh Fir'aun. Malah akhirnya diambil jadi anak angkatnya pula dengan anjuran isterinya, dengan cadangan isteri Fir'aun. Nama apa? Asiyah. Nah, inilah dia isteri yang beriman, suami kufur. Inilah dia. Nah, isteri Fir'aun namanya Asiyah. Maka situna Asiyah, dia nak kamu ni kuasa orang puang. Dah bayar ke mana orang lelaki, kuasa orang. Nampak lembut kau tu Fir'aun lembut kau nak. Tak sah ke kita. Ni tuan-tuan sekalian, besar je orang puang. Tak sah ke kita. Tahu tak? Habang muka poreng, muka poreng, nakut baik. Jadi tuan-tuan sekalian, sembang kenalkan. Ini balik mana? Bini merua. Aduh. Padahal nakut baik, bini jeli nakut dah. Jadi tuan-tuan sekalian, Fir'aun bapak Samsing digazet dalam Quran, wa Fir'aun nazil autad, tak ada tentera boleh lawan bala tentera Fir'aun, maharaja agung. Bini dia kata, kita jaga anak ni lembek kok tu Fir'aun. Kuasa Tuhan. Hak celah rok celah kok mana-mana tubik anak lakinya bunuh tuan-tuan. Mari-mari duk di istana dia tak bunuh. Yang menentukan hidup mati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hiduplah Nabi Musa, bukan sekadar tak mati, duduk dalam istana Nabi Musa, istana Fir'aun. Ada orang kata bila orang berjasa dengan kita tak boleh lawan. Tengoklah sejarah Nabi Musa. Siapa paling berjasa dengan Nabi Musa? Fir'aun. Biasiswa, bukan pinjaman, biasiswa tu Fir'aun. Faham tak? Tuan-tuan sekalian, biasiswa tu apa Fir'aun makan, tu Nabi Musa makan. Katil lagu mana Fir'aun, itulah katil Nabi Musa. Mah lah. Duduk terus dalam istana Fir'aun. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergilah menghadap Fir'aun, dia melampaui batas. Nabi Musa lawang cacang Fir'aun. Apa makna sini? Besar mana pun jasa manusia, besar lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham lagi? Kena balas jasa. Manusia buat baik kena balas. Tapi kalau dia lawan Tuhan, tak ada taat bagi orang yang lawan Tuhan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat pada makhluk. Mak, ayah, suami, tripsa, apa-siapa sajalah yang pernah berjasa pada kita, tidak ada taat padanya bila dia suruh buat maksiat. Lebar ada pun beradak balas jasa orang tu, adat yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi bercanggah dengan Tuhan, kena lawan walaupun dia pernah berjasa. Jadi tuan-tuan, fahamlah kita bahawa Allah lah yang maha besar. Hiduplah Nabi Musa molek-molek ada dak hati terang. Tuan-tuan, kemudian Nabi Musa inilah yang membela nasib kaum Bani Israel. Semua itu dengan kurnia serta rahmat dan nikmat Allah kepada mereka. Tapi itulah perangai Bani Israel, tak kenal jasa. Dia dulu hidup merepak, jadi hamba abdi. Siapa angkat darjat mereka? Nabi Musa. Macam kita tau, waktu saya sebut nama orang puang, kalau Nabi Muhammad orang lelaki sayang, orang puang 2 kali kena sayang, berlipat kali ganda kena sayang. Sebelum Nabi Muhammad mari, orang puang macam barang mainan, tak ada harga. Disebut paling kurang zaman jahiliah 10 lelaki boleh pakai seorang perempuan. Tidak ada harga. Siapa yang mengangkat darjat orang puang jadi mahal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak setuh tak boleh, mahalnya. Betul tak? Kaji tengok tak di pasar raya, pasar raya besar, lihat boleh, setuh jangan. Jadi tengok tak? Don't touch, jangan sentuh. Makna apa? Barang mahal. Betul tak? Tengok boleh, duduk dalam cermin, setuh jangan. Mahalnya orang puan, setuh pun tak boleh. Menyentuh orang perempuan ajnabi, lebih baik peluk babi pada menyentuh orang perempuan ajnabi. Kenapa? Bukan hinanya, bukan, kerana mulianya. Nak setuh, akad nikah tu sah, baru boleh setuh. Mahalnya. Cekelak hak terbuka, orang di semut, cekelak tertutup, mana mahal?
hak tutup lah. Mana kita nak hak tertutup lah. Itulah perempuan, wanita di sisi agama Islam disuruh tutup kerana mahal. Barang mahal, orang berahi, tuan-tuan sekalian. Betul tak? Jadi Allah suruh tutup. Siapa yang menyelamatkan orang perempuan, wira mereka, orang puan kena ingat, hero mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Tapi yang peliknya akhir zaman, orang akan balik semula seperti zaman jahiliah. Makin maju makin kurang kainnya. Betul tak? Makin maju makin kurang. Patut makin maju makin banyak piti, kau banyak kain. Kau banyak piti, kau kurang kain. Kurang akhir sekali nipis tu tak ada baju tu. Kembalilah jadi seperti binatang. Ada tak tengok baju kurung untuk beruk? Ada. Jubah Siti Khadijah untuk lembu ada? Tak ada. Layar bulat situ tak ada pakaian kan? Ada satu cerita, selingang lah ni, bila cakap bab baju, kambing tegur ayam kan? Tahu dah, awak tak tahu lah. Kambing tegur ayam. Kambing kata, "Hei ayang, mu ni baju je comel." Kaki ayang, baju warna-warni comel. Kaki ayang situ rekuk pahit beli selipas putih, baju comel. Kambing tegur dak, apa nama, ayang pun tegur kambing pula, dah mu nyangguk panjang. Batu tunjuk orang dah. Maknanya canggung panjang, baju dah kan lajang pula. Ni tuan-tuan sekalian, tu selingan sebut bab baju. Jadi tak ada pakaian untuk binatang. Maka manusia makin kurang kain, macam binatang. Patutnya kau banyak pitih, kau molek pakaian, kau tebal kita pakai, menutup muruah maruah kita. Jadi Bani Israil begitulah, yang mengangkat darjat mereka, yang jadi hero mereka, menyelamatkan mereka daripada kekejaman Fir'aun adalah Nabi Musa. Habis. Lalu Allah peringat lagi. Ni cerita nak suruh nak Bani Israil reti bahasa, biar ingat. Manusia ni dia lupa. Anak-anak kadang nak tolong mak ngira. Tak, nak beli makanan ke mak bagi ngira. Nak jaga mak ngira. Kena peringat sikit. Mu ingat. Alung yang mu ingat, mak beranak mu. Adik-beradik lain beranak biasa, mu beranak kat perut. Kena peringat. Faham? Adik-beradik lain jalan biasa, mu terjun kat tikak. Faham? Pergi belek perut mak, belah mu tubik kat perut. Mak belawang mati nak beranak kamu, baru dia peringat. Ni sifat manusia, dia kena peringat. Kalau tak lalai kaya tak kenal jasa orang. Jadi Allah peringatlah ayat 49. Kemudian 50 sekali lagi. Apa ayatnya? Sekali lagi kita baca ramai-ramai. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. Akan asyik lagi. Dua ceton. Kali lagi. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Allah pun peringatkan lagi. Ingatlah nampak? Ataupun mendengar reti bahasa sikit. Itu maknanya. Ketika kami belah air laut, dulu menghina, jadi hamba abdi. Aku atau seorang penyelamat namanya Musa alaihi salam. Yang kedua Allah kata, kemudian kamilah yang belah air laut untuk meneruskan perjalanan kamu. Pertolongan yang tidak mampu dibuat oleh mana-mana makhluk. Allah yang boleh buat. Betul tak? Air laut duduk depan, nak lari mana? Logik akal kata mati lah. Ketika itu ramai dah hak duk ngukit mu ni Musa, mu ni mati dah kita. Nabi Musa kata, inna ma'i rabbi sayahdini. Aku ada Tuhan
Tuhanku Allah, dia akan tolong. Dia akan tolong. Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tolong kita mudah semua matter cuma dia nak tengok kita sungguh ke tak tu yakin tak dengan Allah, yakin Allah tolong Maka kita belajar tafsir suratul Kahfi kan, Ashabul Kahfi lari menyelamatkan iman, Allah tolong mudah we tidur susah. Allah tolong nusuk dalam gua. Apa sifat orang menusuk? Orang lari daripada orang kejar dia menusuk. Apa sifat? Takut, gementar, betul tak? Gelisah. Jumpa mapuh rujuk. Gelisah. Allah nak selamatkan mereka kerana bersungguhnya. Innahum fityatun amanu, mereka beriman pada Allah. Pemuda yang beriman pada Allah nak selamat iman, wazidnahum huda. Nak aku tambahlah hidayah petunjuk. Allah nak tunjuk jalan mudah syarat wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mu bersungguh nak aku, bersungguh nak Islam, bersungguh nak Allah Ta'ala, Allah kata lanahdiyannahum subulana, aku akan tunjukmu jalan keluar, jalan penyelesaian. Bahkan disebut dengan kalimah jamak subul. Sabilun jalan, sabilani dua jalan, subul banyak jalan. Jadi mereka larikan diri selamatkan iman. Tuan-tuan sekalian, dahlah mereka nusuk dalam keadaan takut, Allah selamatkan mereka dengan dihilangkan rasa takut dengan tidur. Betul tak? Nak tanya tuan-tuan lah, orang sakit, orang takut, kenapa barang yang hilang tu sakit dengan takut? Tidur. Tak cari tanya orang sakit. Masa tidur rasa tak sakit? Tak ada. Masa takut rasa tak sakit? Tak ada. Allah Ta'ala beri tidur, hilang segala masalah. Sebab tu orang bahagia, orang boleh tidur. Pitih banyak, umur besar, tak boleh tidur. Bahagia? Panas tak kena, cerah. Pusing tak ni, cerah. Kerah macam-macam. Serabut kepala tak boleh nak tidur. Pusing tak ni, esok orang minta hutang pula. Serabut. Tengok jam kopak. Walaupun rumah ni aircon 5 horsepower, beku tu. Tuan-tuan sekalian, beku tu, tak boleh tidur. Ada orang bahagia, rumah dia stick utuh. Maknanya bukan sungguh buruk je rumah kayu. Nampak balik ke bawah penuh anak-anak. Tiang sengit, dapur tu sengit. Tuan-tuan, kipas pun ngak mesti jatuh atas kepala. Innalillah. Faham lagi? Mana ada nyenyak, itulah orang bahagia. Jadi bila tidur, Allah hilangkan takut dan resah Ashabul Kahfi. Mudah we tidur. Dah tidur lagi takut pula ustaz Allah we tidur 300 tahun, 3 kurun. Raja hak cari tak jumpa, dia hak takut, hilang takut kerana tidur. Bersilih ganti pemerintahan. Bayang 3 kurung 300 tahun. Bangun-bangun sudah bertukar kerajaan Islam. Mudah ada Allah nak wis selamat? Mudah, semua meter. Begitu juga hak ni. Depan laut, kanan tentera Firaun, kiri belakang nak lari guana, ikut akal, ikut logik akal, tak boleh lari. Nabi Musa kata apa? Inna ma'i rabbi sayahdini. Kita lari ni bukan kerana kita, kerana Allah. Allah akan tolong lah. Faham tak? Allah akan tolong. Sama Nabi Muhammad. Nabi hijrah kerana apa? Perintah Allah, bukan kerana lari. Hijrah kerana lari, hijrah Habsyah. Itu je. Hijrah ke Habsyah, sebelum hijrah ke Madinah kan pernah berlaku hijrah ke Habsyah. Itu betul, untuk menyelamatkan diri. Ada sebahagian yang tak tahan diseksa, selamatkan diri. Hijrah ke Madinah bukan lari. Hijrah ke Madinah kerana Allah perintah hijrah, maka hijrahlah.
Bila nak buat perintah Tuhan, jangan takut, Allah jaga. Betul tak? Kena kejar ke belakang Nabi Muhammad bersembunyi dengan Abu Bakar di Gua Sur. Kecil je gua. Tiba-tiba musyrikin Mekah kejar ke belakang tuan-tuan sampai depan gua. Nabi duduk dalam nampak kaki kolek-kolek. Kalau dia tunduk sikit nampak lalu, nak bunuh lalu. Allah punya kerja. Allah ada labah. Betul tak? Kabur. Laba. Kabur labah. Orang Terengganu panggil laba. Betul tak? Orang ni dia burung panggil spider dah. Dia buat sarang. Ni kuasa Tuhan lah ke ni? Orang balik ada sarang laba, tak ada orang ni. Faham tak? Siapa hak tukang tutup tapak kaki? Dalam peristiwa saya lupa. Karung. Dalam sirah sebut karung. Semua ni ulama kata Allah kenang jasa mereka. Binatang ni hak pernah tolong Islam, dikenang jasa mereka. Hak pernah tolong musuh Islam pun dikenang jasa mereka. Tu binatang. Kalau manusia, Nabi Ibrahim kena lepas dalam api, pergi tiup api, cicak, cicak tiup. Sampai hari ni Nabi suruh bunuh cicak. Nak khabar besarnya mutulung orang kafir, sampai hari ni sunat bunuh cicak. Tembakan pertama mampu tu 100% markah. Sungguh ni tembak cicak tu, kita tang ngetah, jatuh hidup lagi. Hidup. Buang separuh Makkah. Nak kabur tembak mampu tu paling besar pahala. Kerana pernah tolong nak binasakan Nabi Ibrahim. Burung ciuk pernah tolong Nabi Ibrahim. Dikenang juga. Begitu juga dalam dakwah Nabi, perjalanan hijrah Nabi Muhammad, Allah nak tolong mudah buat mari laba, buat sarang. Dia duduk dah depan tu. Apa salahnya tunduk? Cak nampak dah. Tuan-tuan sekalian, dah Allah dah izin dak tunduk terang. Nabi Muhammad dengan penuh yakin Allah yang akan tolong. Faham lagi? Sebab tu tuan-tuan, kita nak buat perintah Tuhan, jangan takut, Allah tolong. Takut apa? Tak. Nak kerja ramai orang tak mau kerja dakwah, takut dak makan. Orang lawa Tuhan makan. Adakah awak kerja dakwah dak makan? Tak. Mau jadi ustaz ngajar orang kata nak makan apa? Makan apa pula dah? Kereta so ada orang. Jadi bimbang apa ni tuan-tuan sekalian? Orang takut. Lagi jalan kaki makan daun. Tak. Haji tengok tak saya berhenti tepi jalan, getuh daun makan tengah hari. Kecuali berhenti di UMM di Kolang, itu saja. Jadi tuan-tuan sekalian. Jadi jangan takut. Nabi Musa kata inna ma'i rabbi sayahdini. Bisi bangar ni, Bani Israel bisi bangar ni. Mau ni Musa mampu dah kita. Inna ma'i rabbi sayahdini. Jangan takut. Allah ada, Allah akan tolong. Allah pun turun wahyu. Ayat ni patut kena ingat 8,000 kali saya sebut ni. Wa iz auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Kadang-kadang guru-guru diulang ayat bukan saja nak suruh ingat, tidak ingat kau. Wa iz auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Kalau tok cerita tentang Firaun, cerita saja sedap dah, tapi sebut ayat Quran kagak lagi. Faham lagi? Cerita saja betul dah, tapi cerita ni ayat ni, cerita ni ayat ni. Jadi gagah tuan-tuan sekalian. Maka Allah kata wa iz auhayna ila Musa, saat kami wahyukan pada Nabi Musa, anidrib bi'asakal bahr, tokak tanganmu tu, kataklah laut. Nabi Musa pun kum katak. Di sinilah wa iz faraqna bikumul bahra. Allah kata ingatlah Bani Israel, kami yang tolong belah laut itu. Tokak tu asbab je. Tak percaya ambil tokak tu, katak sungai mana, tak belah terang, walaupun tokak sama. Kerana yang membelah tu Allah. Cuma bila Allah nak buat, biasanya dengan asbab.
Allah Ta'ala nak tunjuk dengan asbab. Pokok terbelah dua macam highway tu, jadi kering kontan, jadi jalan terus, jalan terus. Lalu melintahlah, fa anjaynakum, maka kami lepaskan kamu dengan selamat. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun. Fir'aun tengok menitah, ni ikut belakang, tak mikir panjang dah. Ni ikut belakang. Allah kata, hei laut, catur semula. Catur tuan-tuan, tenggelamlah Fir'aun. Sedang kamu melihat mereka. Disebut dalam ayat ni, wa antum tanzurun. Waw itu bukan makna dan, waw itu bukan istinaf, waw itu bukan wawul ataf, waw itu dipanggil wawul hal. Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ni tuan-tuan, wa saja banyak makna dah. Waw suti bagi atas, wa banyak makna. Dalam ayat ni wawul hal, dalam keadaan kamu tengok live depan mata. Disebut pula dengan kalimah tanzurun, jauh mata memandang. Kalau ra'a walau tara dalam surah Sajadah, tu tengok min makanin qarib, tengok depan mata. Kita pun ada beza. Sini dinung, orang ada dekat, sini dinung jauh. Tengok gitu juga, tengok dekat ra'a, tengok jauh nazara. Disebut sini tanzurun, tengok kok jauh. Bani Israel selamat dan nitah ni. Tuan-tuan ingat nitah ketika Pulau Usa? Dah membezakan negara tu ni, benua. Mungkin disebut sini kayak gini. Membelah Laut Merah tuan-tuan sekalian. Lalu ditengok kok jauh, live depan mata. Allah Ta'ala tutup. Tenggelamlah Fir'aun. Maka bermulalah ajal Fir'aun. Matilah Fir'aun di dalam lautan air yang lembut sahaja, mematikan, menjatuhkan keegoan dan keangkuhan Fir'aun yang dilaknat oleh Allah. Ini apa tujuan? Yang pertama nak cerita Fir'aun mati dengan kuasa Allah. Yang kedua nak cerita apa? Ingatlah wahai Bani Israel, akulah yang selamatkan kamu. Baik, bahagian yang Allah mengingatkan suatu nikmat atau rahmat yang lain. Macam ni, Allah mengingatkan suatu nikmat atau rahmat yang lain. Bahagian kedua kepada kaum Bani Israel, iaitu apabila Allah memerintahkan Nabi Musa bersama-sama kaum Bani Israel yang berjumlah lebih 60,000 meninggalkan negeri Mesir. Mereka telah dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya untuk membinasakan mereka. Setengah ulama kata tentera hak kejar 500,000. Paling kurang. Makna apa? Kalau ikut logik akal, mati habis dah. Tapi Allah selamatkan mereka. Sebab tu banyak peristiwa Allah beri keselamatan pada orang Islam dalam keadaan mereka tak ada apa-apa, supaya tak dia dakwa. Hak selamatkan aku pedang ni, hak selamatkan aku kereta kebal ni, tak ada. Allah beri kosong, tak ada benda. Perang Badar contoh, kan? Ada benda tak perang Badar? Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Cuba ingat mula, flashback balik peristiwa Badar. Ulama kata apa Allah buat bulan dia 12, berapa dia buat 100 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Bulan dalam Islam ada 12 sahaja. Boleh tak Allah buat 100? Boleh? Berapa 12? Nak suruh ulang tulis. Faham tak? Mari Rejab, ingat mula Isra Mi'raj. Mari Syaban, ingat pula. Mari Ramadan, ingat balik nuzul Quran, perang Badar ni. Kenapa? Manusia lupa. Betul tak? Tak usah setahun, 2 hari dah ingat dah. Maka diulang. Diulang-ulang. Maka tuan-tuan rahmati Allah, maka disebut dalam kisah ini 60,000
meninggalkan Mesir, dikejar oleh Firaun dan tenteranya untuk membinasakan mereka sampai ke tepi Laut Merah di Mesir. Mereka telah terperangkap di hadapan laut terbentang, tidak dapat diseberangi. Sedang di belakang musuh semakin dekat menyerang, tidak ada lagi tempat lari. Dengan kurnia Allah telah diwahyukan supaya memukul laut dengan tongkatnya, iaitu mukjizat yang dibekalkan oleh Allah kepada Rasulnya. Nabi Musa pun memukul dengan tongkatnya. Seketika itu juga serta merta laut pun terbelah, sehingga merupakan lorong atau jalan yang boleh dilalui di atasnya. Tapi itulah perangai Bani Israel. Depan mata kita tengok mukjizat. Lepas tu dia lawan Nabi Musa. Lepas selamat, lawan macam bak tu sampai akhirat Allah Ta'ala suruh kenang Bani Israel. Iaitulah yang ada ini ni saki-bakinya kaum Yahudi. Allah Ta'ala suruh kenang sehingga diwajibkan baca dalam suratul Fatihah. Maka tuan-tuan rahmati Allah, setelah ahli tafsir menyatakan bila Nabi Musa memukul laut itu dengan tongkatnya, terbukalah laut itu menjadi 12 lorong yang dapat dilalui. Katok sekali terbuka 12 lorong. Dengan melalui lorong itulah kaum Bani Israel menyeberang Laut Merah hingga sampai ke pantai semenanjung Sinai dengan selamat. Sinai ini sepadang Israel hari ini, Sinai. Kalau naik ke bukit Sinai, nampak tentera Israel tengah duduk berjaga, sempadan. Firaun pula bila melihat kaum Bani Israel melarikan diri melalui lorong itu, lalu diikutinya bersama bala tentera, maka dengan takdir Allah, bila Firaun dan bala tenteranya berada di tengah lorong, Allah balikkan semula air laut yang terbelah itu seperti sedia kala, sehingga mereka tenggelam dan binasa semuanya. Sebab tu kalau ada piti lebih lah, tempat yang paling sedap kita berjalan, seolah kita duduk zaman tu di Mesir. Selain Nabi kata pergi jalan dulu Mekah, Madinah, Palestin, Gidah setak Gidah Umrah, nak pergi jalan pula ada peti lebih, gilah ke Mesir. Baca bab Fir'aun depan mata, baca bab Laut Merah depan mata, Laut Merah. Baca bab apa nama Sinai, Turi Sayyina, bukan Nabi Musa, Nabi perjalanan hingga akhir zaman yang akan disebut tuan-tuan sekalian, Nabi Musa akan selamatkan Nabi Isa selamatkan kita. Paling akhir duduk sama-sama di Turi Sayyina, juga di negeri Mesir. Banyak tinggalan sejarah Islam ketika itu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ada betul lah, ni jalan tempat tak ada tak ada ibrah. Jalan molek belaka tapi orang tak ada ibrah. Gimana London, Amsterdam, lepas tu Guangzhou, baca Guangzhou ada dah kawan dok kambing Guangzhou. Tuan-tuan sekalian, pergi tempat yang ada ibrah. Kerana berjalan yang paling baik, berjalan yang ada ibrah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Allah kata, Muhammad, suruh umatmu pergi jalan. Rupanya melacung ni Nabi suruh. Kalau ada betul lah, ada betul tak usah dengung, tak usah buat payah. Kalau ada, pergi. Lagu mana nak pergi tempat kau ni start Fangzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Tengok betul doa Allah cerita dalam Quran. Mana apa? Pergi cari hak tepat dia cerita dalam Quran. Maka paling banyak adalah negara Mesir. Maka dibalikkan air laut, matilah kesemuanya habis. Ini juga merupakan nikmat dan rahmat kepada kaum Bani Israel yang wajib dikenang oleh kaum yang menjadi keturunannya, iaitu Yahudi zaman ini. Nampak? Tapi tak erti bahasa, tak kenal, mereka tidak mengenang apa yang dibuat oleh Allah, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa perangai Yahudi? Yahudi, kenapa perangai mereka? Abah. Itu perangai Yahudi, Abah, degil. Yahudi bukan jahil, Abah. Abang dengan jahil beza.
Orang dak buat perintah Tuhan kerana jahil, boleh jadi bila dia tahu kemah ada kita. Betul tak? Baru ni saya cerita seorang cikgu. Mari telefon, nak jumpa juga. Saya kata ada apa? Nak beri sumbangan sikit. Dah jumpa Bendahari Ahli Lembaga Pengarah Baitul Rahman. Nak jumpa ustaz. Bila jumpa rupanya nak beri sumbangan dia tu, kita boleh beli 4 luk tanah. Cik kira kalau 150 kali 4, 600,000. Sambil dia menangis. Dulu saya leka ustaz, dulu ada benda lala. Tapi sejak saya ikut kuliah, baru tahu besarnya nikmat, besarnya pahala sedekah. Jadi saya nak beramal ustaz, sambil dia menangis, ustaz saya tak ada anak, lepas mati anak tak ada, saya tak ada bahagian doa anak, doa tak ada, saya tak ada anak. Bila dia kata gitu, saya nak tanya, suami ada kedok pun dak ramak, takut tak ada suami, takut berasa hati. Kenapa? Dia kata saya tak ada anak. Saya boleh beri hak ni lah, untuk bekal hari kiamat. Kalau saya mati, bahan adik-beradik belum tentu ingat ke saya. Sambil dia menangis, tuan-tuan, 4 luk tanah, tolonglah ustaz, buatlah. Saya kata ada dah tanah. Barulah mikir, lil banat tak ada lagi. Tak apa lah, kita buat untuk lil banat. Ma'had Baitul Rahman lil banat. Apa makna? Dulu saya nak highlight tu. Dia kata apa? Dulu saya tak erti, RM1 pun saya kena kut. Nampak? Lepas saya sedar besarnya pahala sedekah, ambil ingat naya 600,000. Subhanallah. Boleh faham lagi? Dia tuan-tuan, kita pun panggil ahli lembaga, serah dulu. Jadi sekarang proses beli tanah, tukar nama tak tukar. Itu saja. Boleh faham? Jadi tuan-tuan, tu makna jahil. Tak buat kerana tak tahu lebih dia pada kita. Kita nayak mikir, tu hilang. Faham Yahudi ni bukan jahil. Yahudi ni mewarisi perangai setan, abah. Tahu tapi degil. Saya nak tanya, setan jahil ke aling? Bukan aling je, ulama dok juga, alamah dok atas dia tu. Orang paling alim atas dunia ni, contohlah zaman kita Syekh Yusuf Qaradawi contohnya. Kan rajin duk dalam syurga. Dok. Timbalang dia, mantang timbalang dia. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Salih alim Tok Guru. Hak kita dengan Tok Guru ni, langit dengan bumi, rajin duk dalam syurga. Setan ulama kata bukan ulama. Atas dia tu. Dia maha tahu. Hukum Allah Ta'ala dia tahu. Dia tahu Allah memang ada. Dia tahu Nabi Muhammad tu ada. Dia tahu sebenar-benar Nabi itu Nabi Muhammad. Tapi apa kena hambak dari syurga? Penyakit abah. Ini bahaya penyakit ni. Abah. Degil. Manusia dah degil, ada apa-apa. Kata Gajah Rimau. Baik, apa punca manusia degil? Abah wastakbar, kerana sombong. Penyakit Yahudi. Dia berasa kaum dia paling baik, kaum lain tak pakai. Sebab tu dia boleh bunuh. Dia boleh bunuh. Maring saudara kita dibunuh macam binatang. Betul tak? Yang membunuh tu dikatakan daripada Nazi. Tuan-tuan, marilah Nazi ke komunis ke, semua asal berasal Yahudi mereka. Dia bunuh macam binatang itu saudara kita di New Zealand. Saudara kita sudah masuk dalam syurga Allah. Yakinlah mereka dah masuk syurga. Kita tak petikar mati tu. Kita petikar kezaliman yang dilakukan itu. Tuan-tuan, kalau orang yang baca hadis sama lah, hak baca hadis sama, dia akan dapat rasa makin dekat dah nak kiamat. Makin dekat dah. Sebelum zaman paling akhir, sebelum kiamat akan berlaku zaman apa dia? Zaman sangat pelik bagi umat Islam. Dia bunuh orang senyap, mereka balas orang kata penganah. Nampak? Dan Nabi kata sebelum masuk fasa kelima, fasa akan berlakunya penyelamat akan tiba, Imam Mahdi mari, Nabi Isa turun, berlakunya fasa darah umat Islam murah semurah-murahnya. Berlaku tak gini?
Kalau kita duk baca hadis lah, dekat benar dah nak kiamat. Dekat dah hal tu dah. Tak ada harganya tembok macam binatang gitu. Kalau orang Islam yang buat riuh suti dunia, tu dah. Jadi tuan-tuan sekalian, memang sudah hampir berlaku. Hakikatnya, katalah siapa pun yang bunuh belakangnya Yahudi. Ni bapak musuh Islam, selain daripada yang kedua Nasara. Baik, Al-Quran sebut Yahudi tu ke Nasara tu? Yahudi. Nabi kata ibda' bima bada Allah bih. Mulakan dengan apa yang Allah mula. Walan tarda ankal Yahud walan Nasara. Nasara lawan kat Islam, tapi siapa paling bapak paling ahli yang Yahudi? Ni bapak yang memusuhi Islam. Baik, siapa Yahudi? Ni kita nak cerita ni, pokok dia ni Bani Israel. Saki-baki mereka masih tinggal pada hari ini. Bani Israel ni anak cucu cicit Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub ada seorang nama Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam. Anak Nabi Yusuf ada seorang nama Yahuza. Itulah keturunan Yahudi yang kekal sampai hari ini. Mereka tak biak macam agama lain. Agama lain macam-macam kaum. Mereka agama dan kaum. Tak ada orang Melayu Yahudi, tak ada. Orang Cina Yahudi tak ada. Dia macam Kristian. Yahudi ni pok dia saja. Dan dia memandang yang lain seperti binatang. Tu saya kata tadi. Kerana menganggap dia lebih. Dia lebih. Marilah kebenaran kau anda pun. Menganggap diri lebih akan menjadi hijab untuk melihat kebenaran. Boleh faham? Jadi syaitan dia tahu dak Allah benar, tahu. Dia tahu dak Nabi Adam benar, tahu. Tahu dak Nabi Muhammad benar, dia paling tahu. Tapi telah dihijab oleh sifat ana khairum minhu. Aku lebih baik pada Adam. Sebab tu sombong jahanam habis. Berasa lebih baik pada orang ni, merosok segala amalan. Lahirlah perangai aba dia pergi. Nabi kata kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku akan masuk syurga illa man aba, kecuali orang yang dia perangai aba. Faham iaitulah degil. Jadi boleh beza jahil dakwah kerana dak erti. Boleh jadi bila dia tahu, dialah paling bagus, lebih ada kita. Aba ni reti tapi degil. Tahu benar tapi tak buat. Itulah perangai Bani Israel. Wallahu alam. Kemudian pada huraian yang lalu telah kita mengikuti ayat-ayat atau firman Allah yang diturun kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi disampaikan kepada kaum Yahudi di Madinah yang diserunya supaya kembali kepada Allah, kembali kepada janji yang diikatnya dulu, kembali mengingatkan nikmat yang Allah kurnia kepada leluhur mereka iaitu kaum Bani Israel, kerana kembali kepada Allah sahajalah sebaik-baik jalan. Nabi Muhammad Allah Ta'ala suruh siapa apa? Uskuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Betul tak? Hei Bani Israel, ingatlah nikmat Allah yang Allah beri pada kamu. Kalau dok tak ada hari ni. Kalau dok ni Yahudi tak ada hari ni. Naik kena bunuh di Firaun. Allah lah yang selamatkan kamu. Tapi itulah perangai mereka, lupa diri. Kita juga telah mengikut huraian berkenaan kesengsaraan dan derita kaum Bani Israel pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, sehingga mereka dapat menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Sedang Firaun pula bersama bala tenteranya tenggelam, disaksikan oleh mata kepala mereka sendiri secara live depan mata. Itulah tadi di antara nikmat Allah yang dianugerahkan ke atas kaum Bani Israel, seperti yang telah saya sebutkan dahulu. 10 nikmat Allah yang dikurniakan ke atas mereka. 2 di antaranya telah tersebut dalam ayat yang lalu, iaitu mereka diselamat dari kekejaman Firaun. Yang kedua, Laut Merah terbelah 2 hingga mereka dapat lalui untuk menyelamatkan diri dari dikejar Firaun dan tentera-tenteranya. Di samping itu akan disebut pula di bawah ini 10 pekerti, yakni perangai Bani Israel yang buruk. Pekerti buruk ini pun akan diterangkan oleh Allah dalam Quran, yang akan kita dapati dalam ayat yang selanjutnya. Kita akan dengar akan datang 10 perangai Yahudi. Jangan kita ada sudah dalam 10 ni. Wal-ayazubillah. Kita semua akan datang pula insya-Allah. Perbincangan makin menarik, bersambung episod akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu untuk tafsir hari ini, kita sambung akan datang. Lepas ni dak kosong dah lah. Baca surah Baqarah, baca kepeng tak faham.
Lepas ni faham lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kedua. Kat mana? Tayamum. Buka surat. Rukun tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kata tuan pengarang Safinatun Najah. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlu turabi. الثاني النية. الثالث مسح الوجه. الرابع مسح اليدين إلى المرفقين. الخامس الترتيب بين المسحتين. Fasa pada menyatakan rukun-rukun tayamum. Fardu ataupun rukun tayamum ada 5. Yang pertama memindahkan debu tanah. Yang kedua niat. Yang ketiga menyapu muka. Yang keempat menyapu kedua tangan hingga ke siku. Yang kelima tertib antara dua sapuan tersebut. Cara baca kitab ni matang tak? Hak gelak. Hak gelak tu itulah kitab Safinatun Najah. Faham? Hak ceruh bawah ni dia panggil Misbahud Dujah, syarahannya. Pandai ada cara baca tak? Jadi hak gelak atas tu itulah Safinatun Najah. Hak bawah tu syarahan daripada Ustaz Muhadi Haji Jul. Habis, baik. Kita masuk pada syarahan. Sebelum kita pergi kepada rukun tayamum, kita baca dulu apa kata tuan pengarang. Keadaan tidak boleh menggunakan satu tayamum yang digabungkan dengan ibadah fardu yang lain. Tayamum tidak boleh digunakan untuk yang pertama 2 solat fardu, 2 tawaf fardu. 1 solat fardu digabung dengan 1 tawaf fardu, tak boleh. Tayamum ni 1 barang wajib. 1 barang wajib. Contoh kenapa 2 barang wajib? Biasa kita tak perasan. Bayar Jumaat tu imam yang baca khutbah dan sembahyang Jumaat. Makmum dah apa dengar khutbah dak ajak dia sembahyang. Kalau dok sihat tidur kan batal air sembahyang. Kalau nerak ada ke ustaz? Tak ada nerak tu. Dah gali kotor tidur. Hari Jumaat. Tuan-tuan sekalian, hari Jumaat imam berkhutbah wajib ada air sembahyang. Sembahyang wajib ada air sembahyang. Tapi air sembahyang mengangkat hadas sekali badan dah. Tak ada air negeri tu musim kemarau. Khutbah 1 kewajipan, sembahyang 1 kewajipan. Boleh tak dua-dua pakai 1 tayamum? Tak boleh. Masa nak naik khutbah tayamum, turun tayamum dulu, barulah sembahyang. Tu mana tak boleh gabung 1 tayamum dengan 2 kefarduan, termasuklah 2 solat fardu. Tayamum untuk zuhur, tayamum untuk asar, tayamum untuk maghrib. Tak boleh pakai sekali, kecuali beberapa amalan sunat boleh dibenarkan. Wallahu a'lam. Beberapa pengecualian untuk fardu ain dalam tayamum. Imam Ibnu Hajar di sini, Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami membolehkan tayamum untuk khutbah Jumaat digunakan untuk solat Jumaat. Imam Ramli mengatakan sebaliknya. Ada juga orang kata boleh. Imam Ibnu Hajar kata boleh. Imam Ramli menyatakan sebaliknya, iaitu tidak boleh. Maka dia masuk barang khilaf. Wallahu a'lam. Habis. Baik. Maka kita terus kepada rukun yang pertama, memindah debu tanah. 177. Bukan muka surat, tengok
nombor tak tekan. Lagu mana? Iaitu memindahkan debu tanah ke tapak tangan dengan ditepuk keduanya kepada tanah yang berdebu sebanyak 2 kali tepuk, sekali untuk muka, sekali untuk tangan. Dia tepuk tak muka tak tangan tak boleh, 2 kali tepuk yang berbeza. Lepas tu anggota lain dah tepuk dah kaki, rambut, mana ada tayamum 2 je muka ke tangan tak tepuk mau saja. Kalau dah ingat apa cerah. Jadi tayamum 2 saja, muka dan tangan. Jadi 2 kali tepuk yang berbeza, sekali untuk muka, sekali untuk tangan. Apa yang penting ialah perbuatan memindahkan debu tanah itu. Maka jangan kita pakai muka atas tanah. Dia kena ambil debu saja. Asingkan tanah tu, nak debunya saja. Sapu di muka, sapu di tangan. Yang orang boleh ada jaga atas tanah. Itu bukan cara diajar oleh Nabi SAW. Habis. Jika tapak tangan menahan angin yang bertiup yang membawa debu dan debu itu lekat pada tapak tangan tersebut, maka ia memadai, boleh digunakan untuk tayamum dan sah tayamumnya. Angin bawa debu, sini jarang berlaku. Mesir, Mesir tuan-tuan, kalau musim sejuk, bukan saja kena pakai tebal kerana sejuk, kena pakai tebal kerana anginnya bahaya, anginnya tajam. Orang yang awak main-main pakai singlet saja jaga, biasanya akan jatuh sakit, paru-paru berair dan macam-macam. Dan anginnya tajam. Dan biasanya angin berdebu. Kalau belakang rumah saya Hayung Asyik, buka tikak pada pasir. Kebetulan pada pasir. Jangan pula bayang lah pula untuk Mesir pada pasir. Bukan. Ada ke orang bayang gitu? Dia bayang Mesir pada pasir, naik uta. Dah macam Malaysia kau. Bandar Malik so di Malaysia lagi bandar. Cuma kebetulan belakang rumah saya tu lapang. Buka tikak, sila siap di tikak, penuh debu. Padang debu tu padang debu tu nak tayamum. Maka tuan-tuan, mari angin yang berdebu, kata tuan pengarang, dia pun tahan tangan, adalah debu memada dah untuk diguna sebagai tayamum. Memada dah, memadai. Baik. Kemudian menepuk debu tidak mestinya 2 kali. Jika tidak rata dengan 2 tepukan, boleh ditambah beberapa kali lagi. Habis. Kemudian rukun yang kedua, niat. Permasalahan, jika berniat nawaitu tayammuma listibahati fardhi salah lillahi ta'ala, saja aku bertayamum untuk mengharukan solat fardu, maka solat fardu dan semua ibadat sunat yang wajib bersuci seperti megang Quran, solat, tawaf sunat boleh dilakukan dengannya. Dengar molek sini. Tayamum tak ada niat akad hadas ni. Tak ada. Maksud mereka saja aku tayamum mengakad hadas. Yang mengakad hadas wuduk dan mandi wajib je. Tayamum dak akad hadas. Lepas tu tak boleh pakai 2 waktu. Tayamum ni untuk mengharukan sembahyang. Hadas tak terangkat. Mengharukan baca Quran. Tadi aku tayamum mengharukan apa lagi? Solat sunat kan? Nak pergi mayang duha tak ada air. Tak ada air. Memang tak ada. Sutir Terengganu tak ada contohnya. Dia pun tayamum. Dia niat nak tayamum mengharukan sembahyang duha. Ada beza dengan tayamum untuk sembahyang zuhur. Ada beza. Dengar molek. Apa bezanya? Dengar molek. Maka kalau dia niat untuk sembahyang fardu, faham? Maka solat fardu dan semua ibadat sunat yang wajib bersuci seperti pegang Quran, solat sunat, tawaf sunat boleh dilaku dengannya. Dia ambil tayamum ni untuk mana? Mengharukan sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur wajib ke sunat?
wajib, maka hak sunat boleh pakai. Lepas dia main zuhur tu boleh pegang Quran. Lepas dia main zuhur tu boleh main sunat lepas zuhur. Tak payah ambil, tak payah tayammum baru. Faham Jika dia berniat pula nawaitu tayammum listibahati salah lillahi ta'ala, saja aku bertayammum untuk mengharukan solat kerana Allah Ta'ala, maka solat sunat tawaf, solat jenazah boleh dilakukan dengannya, kecuali solat fardu ain. Tidak boleh digunakan untuk khutbah Jumaat mengikut Imam Ramli, tetapi boleh mengikut Imam Ibnu Hajar. Apa beza dua niat tadi? Nak tengok perasan ke tak? Mana beza? Tak, saya tengok niat dua lepas. Hak pertama tadi dengan hak kedua, kenapa beza? Dah tengok lah kita ya. Kalimah dia beza. Niat pertama nawaitu at-tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Yang kedua nawaitu at-tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Kenapa beza? Kalimah dia beza. Ada sunat. Faham tak salah? Dua niat tu kenapa beza? Niat pertama ada fardu, niat kedua tak ada fardu. Yang susah sangat apa? Kawan-kawan. Baik. Ayat tuan-tuan sekalian, itu bezanya. Niat pertama disebut saja aku tayammum untuk sembahyang fardu. Disebut fardu. Niat kedua tak sebut fardu, untuk sembahyang je. Maka hak fardu dia boleh pakai habis. Sembahyang fardu, sembahyang sunat, baca Quran boleh pakai habis. Tapi untuk mengharukan sembahyang saja, dia boleh buat hak sunat saja. Tak boleh hak fardu. Faham Sebab tu kena ta'arrud, kena letak fardu. Jadi tuan-tuan sekalian, jelaslah di sini, kalau kita tayammum untuk sembahyang, maka sembahyang sunat masuknya. Tapi kalau fardu sembahyang, barulah sembahyang fardu. Boleh Jika berniat pula nawaitu tayammum listibahati masil Quran lillahi ta'ala, saja aku tayammum untuk mengharukan pegang Quran, maka semua ibadat boleh lakukannya kecuali solat dan tawaf. Hak fardu tadi, maya fardu boleh, maya sunat boleh, pegang Quran boleh, tawaf sunat boleh. Tawaf wajib tak boleh lah. Hak wajib dia kena dua tayammum yang berbeza. Yang kedua pula untuk solat sunat boleh juga, pegang Quran boleh. Apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Solat sunat boleh, tawaf sunat boleh, main jenazah. Tapi bila niat untuk pegang Quran semata-mata, hak lain boleh, sembahyang dengan tawaf tak boleh. Faham payah nak ingat saya, ada niat sesi, payah apa? Nak pegang Quran tayammum. Nak main sunat tayammum pula. Lagi mudah. Tapi kalau nak mudah dengan ilmu lah, nak mudah dengan ilmu, faham tiga ni mudah ya? Ya. Boleh. Disebut boleh sembahyang jenazah kerana bukan fardu ain, kecuali fardu ain. Main jenazah fardu kifayah kan. Ada orang dia niat saja aku main jenazah sunnatan. Sunnah apa? Fardu kifayah. Kalau sunnah dak main jenazah dak apa. Tapi kalau cuti kampung seorang habuk dah sembahyang jenazah dia, dosa habis di kampung. Fardu kifayah. Yang tak boleh sembahyang yang fardu ain. Zuhur fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain, kalau fardu kifayah membayar dah. Dah sembahyang aku. Maknanya fardu ain ni tiap-tiap seorang kena buat. Jadi tuan-tuan, hak nombor 2, main jenazah boleh lagi. Sembahyang wajib tak boleh. Faham? Wajib yang air ni. Niat nombor 3, dia nak pegang Quran. Faham tak? Sudah-sudah buat kerja rumah, nak baca Quran, nak pegang Quran, air tak ada. Dia ambil tayammum untuk, saja aku akan ambil tayammum untuk mengharukan pegang Quran. Itu niat dia. Maka dia boleh, apa nama, contoh apa dia? Dia boleh tawaf sunnah, bukan. Dia boleh pegang Quran, dan boleh buat semua ibadat sunat kecuali solat dan tawaf.
termasuk solat sunat, tawaf sunat, tak boleh. Faham wallahu a'lam. Habis, itu yang kedua. Rukun yang ketiga, menyapu muka. Tadi tepuk baru, alihkan debu. Rukun pertama. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sapu muka. Baik, tidak wajib menyampaikan debu ke tempat tumbuh rambut. Tidak wajib menyampaikan debu ke tempat tumbuh rambut. Kemudian habis tu. Kemudian rukun yang suruhnya menyapu kedua tangan hingga ke siku. Itu saja dua anggota. Paling akhir tertib antara dua sapuan tersebut, iaitu sapu muka dulu, kemudian barulah tangan. Jika menyapu tangan dulu kemudian baru muka, maka sah hanya menyapu muka saja. Tak atas. Faham lagi? Ya, ambil asing, pergi basuh tangan tu. Lepas tu basuh muka. Dikira hak ni baru. Hak ni tak kira. Kena sapu kali lagi lah. Sama macam kita ambil air sembahyang, gini niat masa qoma. Sedangkan niat mesti rukun yang pertama. Qoma rukun. Rukun pertama apa? Basuh muka. Ini qoma, ini niat saja aku akad sembahyang, maka dikira basuh muka je. Hak basuh ni tepi. Faham tak? Maka bila qoma, dia sapu sini. Dia sapu dak kat lain. Dak. Maka dia kena niat semula lah, mudah katanya. Jadi tuan-tuan, niat itu pada rukun yang pertama mesti mulakan dengan apa yang dimula oleh Nabi. Itu makna tertib. Ada orang tanya, tertib tu basuh benda. Tertib tak ada basuh apa. Tertib tu mengikut susunan. Bahang dia orang Terengganu, tertib terening. Tak, orang Terengganu bahasa nombor 2 kan dalam dunia. Tertib terening. Mana apa? Bagus budak ni, tertib terening. Mengikut ikut susunan dia bagi. Habis sunat tayammum. Sunat tayammum antaranya membaca basmalah. Ini kebanyakan amal yang baik. Sunat baca bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Apa saja amalan yang baik dak mula bismillah, dipotong berkatnya. Kecuali makruh, kecuali yang haram, ada yang baca bismillah. Bismillah sokok punya. Ada jadi. Apatah yang haram, bismillah nak zina, dosa besar. Kerana dak kena pada tempat. Batu barang molek dak kena tempat, dak molek lalu. Kan? Dia pakai lain, suruh buat benda lain, dak jadi. Dia pakai bagian doktor, suruh mengajar kitab tak boleh. Kalau dia tak erti tak boleh. Jadi buruk lalu. Betul tak? Ustaz aling bak kitab, suruh buat orang, bedah perut orang, jahanam mati orang. Tak boleh, tak kena tepat. Orang main bola, sama main bola dah. Sama main bola dah. Kalau tak sebelah orang tanya ni siapa? Pemain bola. Ni pemain bola. Dia panggil pemain bola belaka. Tapi ada posisi masing-masing. Sufyan Tiger, dia letakkan sebagai penyerang Jahanam Terengganu. Contohlah. Kenal Sufyan Tiger, kiper Terengganu lah. Kiper Terengganu tuan-tuan sekalian, hari ni dia paling tua dalam Malaysia. 42 tau. 43 umur. Kiper paling tua tapi paling sedap. Dia kiper, tak penyerang. Nak gol mana? Tukar tahan bola suruh sumbat gol tak boleh. Kiper cece, penyerang, suruh jaga gol tak boleh. Itu makna apa? Orang nama sama main bola, tak kena pada posisi uduh lalu jadi. Barang molek tak tepat, tak kena uduh jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak pahala kalau baca. Tapi bacalah tandah. Boleh? Dosa. Boleh? Maka bila berzina, bismillah, dosa besar. Niat pula nak menganjing, murtad serta-merta. Meletakkan sesuatu tak kena pada tempat. Habis.
mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, seterusnya. Taqdimul yumna 'alal yusra. Nak beritahu apa? Atas dunia Allah beri syarat kanan lebih mulia pada kiri. Apa saja barang baik mulakan dengan kanan. Makan tangan kanan, masuk rumah kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Makna apa? Melambangkan kemuliaan hari kiamat esok. Ahlul yamin, ahlul yusra. Kan ada ahli kanan, ada ahli kiri. Siapa yang dapat buku amalan tangan kanan, tanda ahli syurga. Siapa dapat belah kiri, tanda ahli neraka. Adakah tangan kita pergi capai masa tu? Tidak. Nabi sebut Allah tabar buku amalan dengan sendirinya, hak kanan dia ambil. Kita tak boleh kawal. Faham? Tak boleh kawal, dia ambil. Kak, tanda ahli syurga. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Kak, tangan kanan siapa? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya bakal mudah, Allah mudahkan. Wa yantaliqu ila ahlihi masrura. Tadi tak mau cakap dengan orang, boleh ya keputusan. Tengok dia pergi balik jumpa anak beranak, cerita habis. Macam boleh keputusan molek SPN mari dulu. Hak tunjuk dalam Facebook, hak molek ke tak molek? Kan? Kalau anak dia 9G tunjuk tak? 9A tunjuk habis. Boleh tak tunjuk? Boleh, cuma hati-hatilah. Takut ada anak lain yang tak boleh rasa hati. Tak usah tunjuk sangat mudah kesimpulannya. Tak usah tunjuk sangat Suka ucap syukur pada Allah padang. Kalau ada anak seorang tak apa. Nak zahirkan perhargaan tak apa. Anak tunjuk. Seorang mila A ni, mila G, mila Z. Tuan-tuan sekalian, berasa hati dia. Dia jaga belaka. Faham pada anak kita molek belaka. Cuma tak boleh kotor orang. Dia tak boleh mila A, tapi esok dia jaga kita. Ni mila A, kerja besar, PT tak jatuh. Contoh lah ni. Bukan berlaku semua, contoh. Faham Ada orang yang tak agak langsung. Anak yang jaga di kampung, itulah duk jaga makan, minum, basuh, berok. Dia pun cakap dengan jiran, anak aku bagus duk Kuala berjaya. Dengar dia ni, rasa hati. Aku duk jaga, dia kata ke aku pula dah. Mak kata benda, hak duk Kuala Lumpur bagus, hak duk kampung orang cetang kata. Dengar dia kawan tu, hak basuh berok dia hak ni, masing-masing punya lebih. Nabi kata, wa'dilu baina auladikum, adillah layanan kepada anak-anak. Apa makna? Letak kena pada tempat. Jangan biar dia saja-saja kita buat berasa hati. Jaga. Tu pesanan Nabi SAW. Jadi bila kita duk berasa nak tunjuk ke orang ni, bila berjaya, maka boleh je keluar rumah kiri masuk kiri kanan. Lawan dia keluar kiri masuk rumah dengan luar mana mulia? Rumah kita mulia, masuk kaki kanan. Rumah dengan tandah kaki kiri, tubik kaki kanan. Boleh masuk kaki kanan. Masuk. Baik. Kat ada ni. Tu. Keputusan molek wa yantaliqu ila ahli masrura. Tadi tak cakap dengan orang, boleh ke belah kanan, habis heboh habis ke anak-anak. Tu ciri orang ahli syurga. Ada pun boleh belah kiri, tak apa. Sah ahli neraka. Faham wal a'yaz billah. Jadi banyak atas dunia Allah Taala tunjuk isyarat kemuliaan kanan. Kemudian sunat tayammum tartib. Tartib mana? Tartib antara barang yang sunat tadi. Ada pun hak wajib ni wajib lah. Tartib antara dua sapuan itu wajib. Wallahu alam. Dalam kitab lain ditambah bersiwak sebelum tayammum, sama juga dengan berwuduk. Kemudian muwalat berturut-turut, sunat. Menipikan debu yang ada di dua telapak tangan. Tak sapu lalu boleh juga, tapi nipihkan sunat.
Kemudian merenggangkan jari ketika mengambil debu dan menghadap kiblat. Sunat. Tak menghadap, tak apa. Menghadap boleh pahala lebih. Faham samalah juga mualat. Ni basuh muka, tengah basuh dah. Dia tengah sapu muka dengan debu. Mari orang jual ikan. Orang jual ikan. Bikah bangun, pergi beli ikan dulu 2 kilo. Faham? Balik sambung sapu tangan. Boleh tak boleh? Boleh, kerana mualah sunat saja. Berturut-turut itu sunat. Habis. Kenapa tayamum untuk wuduk sama dengan tayamum untuk janabah atau hadas besar? Bila kita hadas kecil, ambil air semayang. Hadas besar, mandi wajib. Sama tak air semayang dengan mandi wajib? Tak sama. Tapi bila tayamum, hadas kecil, hadas besar, sama. Baik. Kenapa? Ketika bertayamum untuk wuduk dan bertayamum untuk janabah atau hadas besar, tempat disapu dengan debu tanah adalah sama, iaitu muka dan tangan. Jangan pula kerana kita berjunub pergi tayamum suci tubuh. Apa tak? Suci tubuh. Tidak, sama muka dan tangan. Sebabnya kata tuan pengarang, ialah tayamum satu keringanan atau rukhsah yang menghilangkan sesuatu yang boleh menghalang, yakni manik salat. Dan tayamum bukan untuk mengangkat hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil akad hadas kecil, hadas besar akad hadas besar. Tayamum dah akad hadas, ganti saja. Tayamum ni mari tu pun kerana rukhsah dah, keringanan. Dah kalau guna sapu suci tubuh, ringan apa boleh faham? Dah hikmah orang tanya, bapa ustaz Allah ganti dengan debu, bapa tak ada air ganti dengan lain oleh? Maka hikmahnya ialah Allah cari ganti yang tak akan habis. Kenapa atas dunia tak akan habis? Debu. Betul tak? Tai sejuk ada, tai panas ada, negara mana pun ada debu. Betul tak? Kalau ganti dengan barang lain boleh jadi habis pula, nak kena ganti orang lain pula. Maka tak ada air, Allah jadikan gantinya adalah barang yang tak pernah habis, iaitu debu. Maka bila debu, Allah ringankan muka dengan tangan sudah. Ni payah manusia, susah je tanya, ringan pun tanya kau. Apa dua apa dah serema? Allah suruh dua mujur tu tanya apa ni? Dah kalau kena sapu debu suci tubuh dak nyanyi kita. Kata habis dah. Itu tu sekalian. Tuhan kata buat saja. Kata Nabi, kalulah sahabatku banyak tanya, susahlah umat akhir zaman. Sahabat Nabi dah, Allah kata tu buat, kecuali benda yang perlu ditanya. Nak contoh, Nabi kata bertayamum, dia pun tanya nak tayamum ke mana? Itu apa? Nabi pun ajak sapu muka tangan, dia pun buat. Ulama kata kalau sahabat Nabi tanya, saat Allah Ta'ala perintah wa atimul hajjah, tunaikanlah haji. Contoh, kalulah sahabat Nabi tanya, berapa kali kena pergi haji? Katalah Allah pun jawab 5, dah apa kerah kita? Kan dah haji sekali pun dah buat lagi. Sekali pun tunggu tengok mau apa ni 98 nak mampu dah. Tuan-tuan sekalian, ni 5 kali tuan-tuan sekalian. Susah. Maka buat apa yang Allah perintah, tanya benda yang perlu saja. Maka Tuhan kata tayamum 2 anggota, buatlah, tanya apa lagi. Wallahu a'lam. Maka datang perkara yang membatalkan tayamum, wallahu a'lam. Soalan yang baik, wallahu a'lam. Minggu depan takat ni tak dengar lagi, boleh cari soalan yang baik. Tolong peringat buat teh mesej apa lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Warda 'anna wa la taskhutna, zidna wa la tanqusna, warfa' mautaka wa ghadabaka 'anna. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.